Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dokumentari pada hari ini akan menekankan tentang salah satu etnik India yang pernah menduduki tanah Melayu pada ketika dahulu. Orang Telugu Malaysia atau Telugus Malaysia terdiri daripada orang-orang keturunan Telugu yang penuh atau separa yang dilahirkan atau berimigrasi ke Malaysia. Kebanyakan Telugus Malaysia hari ini adalah generasi keempat atau kelima yang berpindah semasa tempoh penjajah. Orang Telugu atau Telugu Prajalu adalah kelompok linguistik Dravida. Manakala majoriti orang Telugu tinggal di bahagian Andhra Pradesh dan Telangana. Walaupun kebanyakan Telugus datang ke Malaysia sebagai buruh, ada yang profesional dan peniaga yang tiba sebagai pelarian. Bahasa Telugu adalah bahasa Dravida paling banyak digunakan dan bahasa yang paling banyak digunakan ketiga di India dan keempat di anak benua India setelah Hindi, Bengali dan juga Punjabi. Kebanyakan orang Telugu bekerja sebagai buruh di ladang-ladang. Pada tahun 1931, mereka berjumlah kira-kira 5% daripada jumlah penduduk India di Tanah Melayu. Dokumentari pada hari ini juga akan menekankan tentang konsep pemakanan mereka, budaya, bahasa, adat resam serta kepercayaan etnik ini. Okey, kaum India bahasa Tamil, kaum Telugu bahasa Telugu. Orang Telugu buat Ugadi, orang India buat Pongal. Orang India, kita orang punya kasta different. Ada Telugu, ada Malayalam, different. So macam orang Telugu, dia orang ada dia punya sendiri punya bahasa, tulisan dan nombor dia orang sendiri. Ugadi atau perayaan Tahun Baru Telugu yang disambut etnik Telugu di Karnataka, Andhra Pradesh iaitu sebuah kota di India. Kebiasaannya, perayaan ini jatuh pada hari pertama Chaitra iaitu kalender Hindu. Ketika perayaan ini berlangsung, aktiviti yang biasa dilakukan ialah melukis kolam mulus iaitu corak yang berwarna-warni di lantai rumah. Selain itu, membeli dan juga memberi barangan seperti pakaian dan makanan kepada orang yang lebih memerlukan sangatlah digalakkan. Menu utama yang disediakan ketika perayaan Ugadi dipanggil Pachadi. Pachadi amatlah penting ketika perayaan ini kerana ia menjadi simbolik yang melambangkan kepelbagaian rasa dalam menempuhi cabaran hidup. Bahasa Telugu. Telugu tergolong dalam keluarga bahasa Dravidan dan adalah bahasa rasmi di negeri Andhra Pradesh, India. Ia adalah bahasa Dravidan dengan nombor penutur yang terbesar di dunia iaitu merupakan bahasa kedua terbesar yang dituturi di India selepas Hindi dan merupakan satu daripada 24 bahasa rasmi kebangsaan di India. Orang Inggeris abad ke-19 memanggil ia Itali Timur kerana semua perkataan dalam Telugu diakhiri dengan bunyi vokal. Tetapi ia dipercayai yang penjelajah Portugis Niccolo da Conti datang dengan pendapat tersebut pada abad ke-15. Di luar India, bahasa Telugu dituturkan oleh kaum India berketurunan Telugu di Fiji, United Kingdom, Amerika Syarikat, Malaysia dan Afrika Selatan. Penulisan Telugu. Naskah bahasa Telugu ditulis dari kiri ke kanan dan terdiri atas urutan karakter sederhana atau kompleks. Oleh sebab jumlah suku kata yang besar, suku katanya terdiri daripada lebih unit dasar seperti huruf vokal iaitu acu atau swaram dan huruf konsonan iaitu halu atau vanjanam. Ketika konsonan digabungkan dengan tanda-tanda vokal lain, bahagian vokal ditunjukkan secara ortografi menggunakan tanda-tanda vokal yang dikenali sebagai matras. Bentuk vokal matras juga sangat berbeza dari bentuk vokal yang sepadan. Huruf dalam bahasa Telugu diakhiri oleh garis tegak tunggal iaitu Purna Viramam atau garis tegak ganda Digra Viramam. Secara tradisional, dalam tulisan tangan, kata-kata bahasa Telugu tidak dipisahkan oleh spacing atau jarak. Tanda baca moden seperti koma, titik koma dan lain-lain diperkenalkan dengan munculnya cetakan. Hai, namaskaram. Apa
apa kabar? Bagaimana kabarmu? ఎలా ఉన్నావు? ఎలా ఉన్నారు? Saya baik. Kamu? నేను బాగున్నాను. మీరు? నేను బాగున్నాను. నువ్వు? Saya juga baik. నేను కూడా బాగున్నాను. Siapa nama kamu? Mi పేరేంటి? మీ పేరేంటి? Nama saya Monica. Na peru Monica. Terima kasih. ధన్యవాదాలు. Pantang larang. Ada banyak. Contohnya Contohnya suami ibu mengandung, tidak boleh potong pokok pisang, membunuh binatang. Itu dosa besar. Kami pun suka juga, tapi orang Telugu bicara sikit, beza sikit lah. Beza macam suami itu tak boleh bunuh binatang dan pokok pisang dan macam lagi satu ada tak boleh keluar malam-malam. Untuk dosa lah untuk minum mengandung kan. nanti ada bahaya lah. Ada bahaya untuk isteri mengandung macam tu. Tapi the way they pray all a bit different lah. Orang Hindu tu pakai sari dekat left hand side. Left hand side. Dia ikat sari dekat sini. Orang Telugu right hand side. Orang Telugu pakai sari dekat sini. Right hand side. So macam itulah dia orang punya sari tetap sari tapi the way they tie up the sari is different. Kebudayaan ialah cara kehidupan sesuatu masyarakat. Kebudayaan etnik Telugu sangatlah menarik dan berwarna-warni. Pertama ialah perkahwinan, iaitu penyatuan dua jiwa dengan satu ikatan suci. Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, pengantin lelaki akan merisik pengantin perempuan dan ini dipanggil ponparto. Barangan yang dibawa ketika merisik termasuk kelapa, sirih pinang dan lain-lain lagi. Apabila persetujuan disetujui, mereka akan saling bertukar sirih pinang atau dipanggil tambulan merutal. Seterusnya, parisam atau majlis pertunangan. Pengantin lelaki akan pergi ke rumah pengantin perempuan dengan memakai pakaian tradisional sambil diiringi muzik tradisional seperti Nataswaram dan melon. Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, adat mukur takal akan diadakan, iaitu pokok muda akan ditebang dan ditanam di hadapan rumah pengantin lelaki. Ini adalah untuk memohon daripada Tuhan kelancaran majlis perkahwinan. Akhir sekali, tirumanan atau perkahwinan berlangsung dengan harapan bahawa perkahwinan itu kekal selama-lamanya. Menjelang sambutan Ugadi, iaitu tahun baru bagi masyarakat keturunan Telugu, tarian Kuchipudi yang amat unik ini merupakan identiti bagi kaum India yang berketurunan Telugu yang berasal dari negeri Andhra Pradesh, India sejak kurun ketiga sebelum Masihi.
Makanan macam satu pacedi dia orang punya. Pacedi punya dia punya manis, pahit, pedas, asam, pahit. Ada macam Semua rasa dekat semua ada lah rasa. pacedi. Macam pacedi ada nasi, dal kari. Semua vegetarian, veggie saja. Ya. Macam mango kan? Mango asam. Lagi satu pahit, campur pahit punya barang. Lagi itu pun tahu kan sebelumnya. Pitagat. Pitagat. Betul. Itu lagi satu asam untuk Kemasaman tu. Untuk keasaman, lagi kepedasan campur cili. Manis kita campur gula. Lagi satu ada pahit ke apa? Macam tu dia tambah semualah. Semua rasa dekat situ ada. Dia veggie. Orang Telugu juga buat macam itu. Makanan merupakan salah satu perkara penting bagi masyarakat etnik Telugu. Keunikan sajian etnik Telugu berbeza mengikut kawasan seperti di Andhra Pradesh dan Telangana. Di sini, kami sertakan beberapa contoh makanan yang terkenal di kalangan etnik Telugu. Yang pertama, ariselu. Sajian ini menjadi kegemaran bukan sahaja kerana kemanisannya, tetapi merupakan simbol kemanisan rumah tangga dan perayaan. Maka, tidak hairanlah ia banyak dihidangkan ketika majlis perkahwinan dan perayaan. Selain itu, ia turut dihidangkan bersama ariselah adu gulu bagi meraihkan langkah pertama kanak-kanak. Hal ini menjadi simbolik bagi meraihkan langkah berdikari pertama mereka. Yang kedua, cali midi. Sajian ini merupakan kemanisan yang diperbuat daripada tepung beras dan kelapa bagi acara keagamaan dan perayaan. Yang ketiga adalah avakaya. Ia merupakan menu wajib bagi setiap rumah masyarakat di Telugu. Makanan ini merupakan jeruk mangga yang dihasilkan ketika musim panas dan kemudiannya diletak di dalam bekas. Tidak lupa juga, keenakannya dapat dinikmati sepanjang tahun. Keempat adalah moru, yang dikenali sebagai buttermilk dalam bahasa Inggeris, adalah minuman musim panas yang biasa dihidangkan di kalangan etnik Telugu. Selain itu, masyarakat etnik Telugu juga menyajikan hidangan moru ketika perayaan Onam. Perayaan Onam merupakan perayaan yang menganggap keadaan mereka telah mengalami zaman keemasan semasa pemerintahan Raja Mahabali. Ketika zaman pemerintahannya, tiada kelas kasta atau perpecahan agama dan budaya agraria yang makmur dan hampir tidak ada kemiskinan. Kerajaan Mahabali menandakan Kerala sebagai yang terbaik.